Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, kena tutup satu device, suara satu device. InsyaAllah. Boleh. Rindu Kaabah tu, nampak tak Kaabah tu? Rindu dekat Madinah, rindu. You all tahu tak? Allahu Akbar. Ana Polo, dia punya rezeki baru sampai je dekat Masjid Nabawi. Rezeki dia dapat masuk Raudah. Allahu Akbar. Dan untuk pengetahuan you all, Ana Polo kalau tengok dekat apps dia memang full. Hari yang dia nak pergi masuk Raudah tu sebenarnya dia tak boleh nak masuk Raudah. Tetapi macam mana dia boleh boleh lepas juga masuk Raudah kan. So dia update saya, luar biasa, alhamdulillah kan, rezeki. Jadi Kak Diha ni buat saya rindu je keadaan dekat Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi tu tau. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berdengar lagi ke Mas? Ya, masih berdengar lagi. Oh ya, okey kejap ya. Tak maaf sebab sebenarnya nak praktis ni. Kena buat 2 device. Bagus. So mungkin sebab malam nanti nak kena gunakan 2 device untuk speaker juga. Tahniah Kak Diha. Selalu je panggil Kak Diha nama manja padahal kita sebaya kan 24 Young Forever. Betul. Sebaya. Okey. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih Mak Su. Baiklah, betul. Memang kita ni kena sentiasa bersyukur dan terus bersyukur sebab sekiranya kita tak tulis. Sebab maksudnya kenapa kita kena tulis 10 kesyukuran? Sebenarnya kita boleh buat lebih daripada 10. Sebab kehidupan kita ni setiap hari, setiap minit, setiap saat Allah kurniakan keberkatan. Jadi apa yang kita buat tu adalah satu hadiah daripada Allah, satu rahmat. Jadi apa saja contoh, kita buka je mata, nak membuka mata tu pun satu nikmat. Turunkan kaki daripada katil juga adalah satu nikmat. Bayangkan ada orang terbuka mata tapi di atas katil hospital. Ada kaki tapi tak boleh nak berjalan. Dan kita boleh sediakan sarapan pagi kita dengan sarapan yang berkhasiat. Kita kena bersyukur sebab ada orang lain tidak ada duit, tidak boleh makan dengan mulut. Mereka kena makan dengan straw, mereka kena minum terpaksa menggunakan tiup. Jadi segala-gala yang ada pada diri kita hari ini kita kena bersyukur. Kita ada mata, kita ada telinga, kita ada hidung, kita ada mulut dan kita gunakanlah mulut kita ni sebaik-baiknya seawal daripada pagi hari. Bila kita terjaga je, kita terus kena bersyukur, ya Allah, aku masih hidup lagi hari ini dan kita masih boleh terus melakukan walaupun sekecil-kecil manfaat kepada siapa saja, kepada makhluk yang ada dalam muka bumi ini. Jadi cara kita nak bersyukur tu tak semestinya setiap kali kita solat baru kita nak angkat tangan. Dulu kita faham macam tu kan maksud bila kita nak bersyukur ataupun bila kita nak mengadu dengan Allah bila kita di atas tikar solat saja, bila kita di sejadah. Tapi hari ini tak. Sebenarnya setiap masa bila kita sentiasa bersyukur, insya-Allah Allah akan kurniakan banyak sangat lagi benda-benda yang berlakunya keajaiban. Tapi betul, macam Kak Diha sekarang maksud, memang sangat-sangat bersyukur. Kelas mengaji ni memang banyak sangat dia punya power, energi dia sangat hebat. Dan bila kita pergi team building, ya Allah lagi best maksud. Kita belajar tu bukan secara formal, tapi sebenarnya banyak sangat ilmu-ilmu yang tersurat dan tersirat. Yang tersurat dan tersirat itulah yang sebenarnya kita kena cari. Sebab tu bila kita nak pergi mana-mana program, majlis ilmu, kita memang kena pasangkan intention ataupun niat yang betul. Sebab apa yang kita cari, itu yang kita dapat. Dan kebetulan masa nak masuk kelas pengajian, masa nak masuk, nak pergi ke kelas team building ke Masum, Kak Diha rasa macam flow dia memang best. Sangat-sangat best. Sebab bila kita dah amalkan apa yang kita belajar, bila kita dah mula percaya apa yang kita perlu buat, insya-Allah. Dulu Kak Diha banyak sangat doubt, banyak sangat ragu-ragu. Dan selalunya kita ni, kalau Kak Diha dululah ya, kita sebut je percaya. Tapi tindakan kita tak align dengan
kepercayaan yang kita sebut. Sebab tu kita tak dapat rasa. Contoh kan, kalau dulu Kak Diha akan berfikir macam-macam, terlalu banyak sangat excess thinking. So sekarang ni alhamdulillah, asbab daripada doa, keberkatan kita di hari-hari dengan adik-adik kelas mengaji ni kan, power dia memang sangat-sangat luar biasa. Sebab tu kadang cakap, yang tak rasa tak tahu, yang rasa je yang faham. Yang dalam gelak-gelak, dalam kita bergurau, dan yang paling best tu kadang-kadang apa yang Ustaz sebut tu kan memang betul tau. Cuma kita ni nak berlapang dada ataupun kita ni masih lagi nak jadi orang yang denial untuk menerima kenyataan dan kebenaran. Okey, kat sini Kak Diha nak share, bila tadi Ustaz sebut pasal isteri kan, memang betul. Kak Diha memang banyak benda yang Kak Diha kena baiki sebagai seorang isteri. Sebab kita punya terumbu karang yang pertama tu. Sebab tu kalau masa tengok kan kenapa Abang Upi dia suka sangat. Hidup Pak Usop, hidup Pak Usop, hidup Pak Usop. Saya nak jadi macam Pak Usop. Kita cakap kita nak jadi macam Mak Su, dia sibuk lawan Kak Diha. Saya nak jadi macam Pak Usop. Lepas tu Kak Diha cakap, apa lawak ni sibuk je dengan Pak Usop, Pak Usop. Pak Usop tu lagi steady, relax aja. Tengok flow dia terus je jadi President Team. Tak payah fikir macam-macam. Dia doa je untuk Mak Su. Masya Allah. Dia kata, senangnya orang lelaki ni tak payah buat apa-apa. Tak boleh. Doa suami tu yang paling penting. Dia cakap, Allahu Akbar. So, ada satu insiden, bukan insiden lah. Maksudnya, satu ilmu yang betul-betul tersirat bila Kak Diha dapat daripada Ustaz Fuad di meja belakang. One to one dengan Ustaz. Ya. Ini memang penting, sangat penting Kak Diha nak share kat sini kita sebagai seorang isteri. Okay, dan kalau kita pernah berkerjaya, kadang-kadang banyak perkara-perkara yang kita terlepas pandang ya. Contohnya, Kak Diha cerita dengan Ustaz, Kak Diha nak pergi water rafting Ustaz. Tapi Abang Upi tak tahu langsung Kak Diha nak bawa dia pergi water rafting. Kak Diha memang tak tulis nama hari malam masa sesi Mak Yang. Kemudian cakap dengan Abang Mel, Kak Diha tak ada duit tau, dah habis dah cash sebab dah bayar ATV. Boleh transfer? Boleh, dia kata. Okeylah set. Kak Diha tak cakap dengan Abang Upi sampailah masa kita balik dari sungai. Masa kita naik dari sungai, Kak Diha cakap, okey lepas ni petang kita pergi ATV. Kita pergi water rafting. Alamak, saya mana ada baju ekstra. Kak Diha cakap dengan dia, tak kisahlah balik basah, bersalahnya. Okey, lepas tu masa tu Kak Diha cerita dengan Ustaz. Kak Diha bagi surprise dekat dia. Lepas tu Ustaz cakap, Kak Diha ceritalah macam-macam kan karakter Kak Diha dengan Ustaz Fuad. Cuma perkataan Ustaz Fuad yang buat Kak Diha jadi rasa macam tersepak, terlempang segala-galanya adalah kadang-kadang kita terlepas pandang maksud. Sebagai isteri, kita macam Kak Diha lah kan, Kak Diha suka memaklumkan. Perkataan Kak Diha pada Maufi adalah maklum, bukan meminta izin. Dalam banyak perkara, Kak Diha selalu cakap maklum aja. Macam contohlah, Kak Diha dah buat keputusan, dah buat apa-apa semua. Lepas tu Kak Diha cakap, abang nanti kita pergi ATV. Abang nanti kita pergi main water rafting. Nanti saya nak pergi kelas team building. Nanti saya nak pergi macam ni. Kak Diha maklumkan saja. Sebenarnya salah. Ustaz kata tak boleh Kak Diha. Kak Diha kena minta izin. Dan kita rasa sebagai isteri kita dah buat benda yang betul, dah kita maklumkan, kita bagi tahu juga, tapi kita tak minta izin tu dulu. Dia bagi ke tak bagi, sebenarnya macam-macam mana pun kena minta izin. Dia tak sama maknanya maklum dan minta izin. Sebab kebetulan culture hidup Kak Diha sebelum ni, kita bila bekerja, bos bagi kebebasan sepenuhnya untuk buat decision. Jadi benda tu dah 20 tahun mul dengan diri Kak Diha. So Kak Diha jadi benda tu macam tak ada. Tadi bila Ustaz kata betulkan yang biasa. Which is benar-benar betul benda ni. Dulu Kak Diha tak kisah, main langgar je. Pada kita, kita buat decision untuk kebaikan. Why not? Tapi benda tu salah. Status kita, kedudukan kita tetap juga sebagai isteri. Tak boleh melangkaui hukum Allah. Jadi suka atau tak suka, kita kena juga minta izin, bukan maklumkan. Ya Allah, yang tu memang ilmu yang memang power Kak Diha dapat dengan Ustaz semasa team building, yang tak ada pun speaker cakap kat depan kan. So sebab tu kalau ada je program-program kelas mengaji ataupun program-program ataupun majlis-majlis ilmu, kita punya event dalam live dekat luar dan kat dalam, mesti join. Sebab kita akan dapat banyak ilmu daripada kawan-kawan kita, daripada mula kita melangkah
sampailah kita nak balik nanti. Sepanjang perjalanan, sepanjang event tu memang kita akan banyak sangat dapat ilmu, dan ilmu yang kita dapat tu sebenarnya back to kita punya intention tadi. Apa intention kita masa kita nak pergi. Tapi memang support lah Mak Su. Memang keajaiban banyak sangat-sangat berlaku, dan Alhamdulillah Kak Diha masa pergi tu, mula-mulanya Kak Diha decide pergi dengan suami. Okey, tapi dalam hati berkata, berdoa semoga akan ada juga nanti tim Kak Diha yang pergi, dan tanpa sedar Kak Diha bawa suami love line kan. Okey, love one, bawa side line, bawa love line, siap angkut satu kereta bawa masuk. Percaya dah tak fikir apa-apa dah. Dulu macam-macam fikir. Memang kita ni tak boleh fikir. Bila kita fikir kita tak buat. Dan asbab daripada itulah Maksum, betul bila kita banyak memberi, insya-Allah Kak Diha lately ni Alhamdulillah, orang kata Allah bagi sikit-sikit balik, dan kita dapat banyak keajaiban. Coach Kak Diha yang dah menyepis hampir 2 tahun, tiba-tiba WhatsApp untuk Ramadan nak mulakan balik program dengan 2 set nutrition kan, lengkap semualah, ada alo, team mix semua, F1 2 balang semua. Memang orang kata kita tak mengharapkan benda tu 100%, tapi sebenarnya bila kita letakkan kepercayaan kita tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuhnya, dia akan flow, memang flow. Jadi kepada adik-adik ke kakak-kakak macam saya lah, contohnya kami yang golongan 40-an, 50-an ni kadang-kadang terlalu banyak fikir. Kita terlalu banyak doubt. Bila kita terlalu banyak doubt, memang dia akan jadi pening. Kita akan pening, lepas tu sudahnya kita give up. Okay, dulu Kak Diha pun macam juga, selalu juga kadang terfikir bila tak sihat dengan masalah-masalah kesihatan yang lain tu, duk fikir je. Sekarang tak payah fikir lah. Benda akan berlalu. Yang penting angkat tangan, sentiasa bersyukur. Sentiasa bersyukur, tuliskanlah kesyukuran kita tu. Dapat pagi ni 5 pun is okay. Nanti sambung lagi. Sebab hidup kita ni kan dari pagi sampai malam. So, rentetan kehidupan kita ni sepanjang hari ada akan berlaku pelbagai peristiwa, dan kita kena bersyukur. Bila kita bersyukur, Allah bagi lagi yang kita tak nampak pun kadang-kadang. Dan kita tak boleh nilai tau apa yang Allah bagi tu, sebab kita tak perasan, sebab bila kita tak bersyukur. Bila kita bersyukur, baru kita perasan. Itulah maksud. Tapi memang kalau lepas ni, kalau ada lagi program, ada lagi aktiviti, jangan fikir. Jangan fikir dah. Lepas tu ikut je flow. InsyaAllah. Percaya kena besar. Macam contoh main sudet tu kan masukkan. Ya Allah, itu pun sama. Allahu Akbar, nak tergelak. Kak Aida beria bawa duit banyak-banyak ni. Besar-besar 50, berkepuk-kepuk duit dia. Sekali muka dia, dulang tak ada. Dan flow aja Kak Diha terdengar tau. Kak Aida dia cakap macam itu je secara umum. Tapi Allah nak aturkan, Kak Diha terdengar dia cakap tau. Kak cakap, okey Kak Aida, saya ada dulang. Bagi je dulang Kak Diha tu dengan sudut dengan Kak Aida. Kemudian main. Bila kita main game tu, Abang pergi gelakkan Kak Diha. Sebab tak nak duduk bawah, malas nak bangun, duduk kat atas meja. Seorang duduk atas meja. Lepas tu bila Ustaz sebut round 1, round 2, round 3 kan. Lepas tu tengok Kak Aida dapat kaut banyak. Dia pakai sulit yang sama, dia pakai sendok, dia pakai dulang yang sama. Dia kaut tu macam flow je, banyak sangat-sangat tau. Lepas tu bila nak balik, hari nak balik tu, Ustaz Man cakap, sendok Kak Diha tebal, dia kata. Sudet Kak Diha tebal sebab sudet kayu. Okay? Kemudian Kak Diha terfikir, taklah Ustaz, sebab Kak Aida pakai sudet yang sama. Tapi Kak Aida boleh kaut. Kan? Kat situ ada banyak ilmu kat situ. Kita nak percaya, kita nak fahamkan, percaya, skill, buat berkali-kali kan. Lepas tu Kak Aida, rasanya Kak Aida dia tak guna pun 10 keping tu. Dia bawa lebih daripada 10 keping. So bila kita bawa benda yang lebih banyak, kita memberi lebih banyak, peluang untuk kita dapat tu dah lebih banyak. Tapi kalau kita ikut aja arahan, bawa 10 keping aja, ngam-ngam 10 keping, so kebarangkalian kita untuk scoop lebih tu tak ada lah maksudnya impian kita kecil. Lepas tu kita ada doubt. Ada juga yang tanya Kak Diha ni dalam tim, Diha duit tu nanti nak buat apa? Tu yang mereka takut-takut nak keluarkan duit besar-besar tu. Kau kan dah keluar duit besar, lepas tu kena pergi tempat lain duit tu. Sudahnya duit tu ambil balik, betul tak masuk. Jadi dekat situ pun kita dah berfikir, takut tak percaya. Kadang aku keluar duit besar-besar, kadang tiba-tiba duit tu lesap, kena maksud kata
Kita dah tahu kan Mak Su akan buat surprise. Okey, buka tabung, duit ni pergi hantar kat sana. Dah melepas semua orang. Contohlah macam tu. Tapi tak kan. Lepas tu, bila kita tengok, bila Kak Dia tengok skill, memang skill lah. Skill, bila satu lagi cara Kak Dia pandai senduk tu memang confirm lah. Tadi bila Ustaz kata yang jarang masak apa semua tu, betul lah tu. Confirm masuk memang jarang pegang senduk. Jarang pegang sudi. Sebab selalu membeli makanan di luar je. Dan sekarang pun Abang Upi yang rajin nak bakar ayam. So kita kena ubah kita kena ubah perkara yang tak biasa, kena jadikan biasa. Kemudian bila tu Kak Dia cakap dengan Ustaz, Ustaz Fuad bagi Kak Dia skill. Akak duduk atas meja. Kenapa akak? Patutnya akak yang dapat paling banyak. Macam mana pula Ustaz? Akak letaklah dulang akak tu dekat bawah meja. Akak tahu je lah duit tu mesti confirm semua masuk Kak Dia. Ya Allah, masa tu nampak tak? Kita tak terfikir tau. Maksud kita macam kadang-kadang kita ni hidup kan macam terlalu sangat follow the rules tapi tak ada creativity. Kita tak fikir out of the box. So, tak salah pun kita ikut rules tu, tapi ada benda yang kita kena buat mengikut creativity kita out of the box. Sebab kita nak jadi presiden kan? Nak jadi presiden ni kena berani, kena buat benda yang lain daripada lain. Sebab macam Maksud kata, siapa yang tak tegur saya pakai topi sengit? Kenapa duduk gelak-gelak waktu-waktu gini dengan cermin mata hitam? Kalau orang bukan kelas mengaji ni duduk mengata Maksud lah ni. Tapi bila kita dalam kelas mengaji, kita faham, kita punya why kita nak jadi luar biasa, dia kena jadi lain. Dia kena nampak appearance kita kan. Semua kena berbeza, tak boleh biasa-biasa. Kalau biasa-biasa tu tak best lah. Standing. So samalah, ada kebetulan pun Kak Dia pun duk merah dengan kuning tu pun kebetulan sebenarnya. Malam tu pening, apa nak pakai? Tiba-tiba ternampak tudung kuning dan baju merah, baju Selangor, jersey Selangor. Kak Dia rembat pakai je, dah tak perasan pula baju tu dah jadi viral. Dan Mak Yang pun tanya Kak Dia, cantiklah Dia, combination colour ni. Lepas tu Kak cakap, ini bendera Selangor Mak Yang. Sebab Mak Yang cakap, Mak Yang ada banyak collection warna merah. Sebab Kak Dia memang suka warna merah satu ketika dahulu. Tapi bila dah macam berusia ni macam segan sikit, pakailah pakai warna-warna tanah. Tapi lepas tu rasa tak boleh. Nak bangkitkan balik semangat tu, kena guna warna yang kita suka. Baru rasa macam aura tu, wow, macam tu kan. Lepas tu, yang penting kita jaga aurat kita. Sebab dalam Islam, dia tak melarang pun apa warna. Kan? Yang penting, kita jaga aurat kita dan dengan tension kita bukan nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya. So, memang best lah Maksud. Siapa yang tak pergi, lepas ni kena qualified, kena pergi. Terima kasih Maksud, terima kasih Kak Aida, terima kasih Kak Tini. Yang Kak Tini lagi surprise. Comelnya tak kenal dia. Masa mula-mula datang tu, dia tegur. Bila dia sebut nama, ya Allah, Kak Tini ke? Dah pakai topeng. Ramai macam mula-mula tu tak perasan tu Kak Tini. Siapa macam Kak Dia, ramai kan? Mula-mula semua tak perasan tu Kak Tini. Tapi bila Kak Tini bersuara, buka dia punya mask, baru orang perasan tu Kak Tini. Tapi memang best lah Maksud, memang best. Lepas tu Kak Dia boleh sebilik dengan Coach Yani. Kak Dia masa Abang Amir sebut nama bilik tu, Kak Dia tak dengar tau sebab pergi toilet, tak tahan nak pergi toilet. Lepas tu macam sayup-sayup je 11 tapi tak pasti 11. Kemudian masuk je bilik orang lain. Masuk bilik siapa? Masuk bilik downline Kak Siti. Kak Siti Fatimah. Kebetulan memang flow. Bila Kak Dia, mentor Kak Dia Kak Siti, dapat pula duduk dengan, dapat pula bersembang dengan downline Kak Siti yang Kak Siti tak pernah jumpa pun. Kakak tu PPD daripada Greek. Lepas tu cari bilik sendiri. Masa masuk, ya Allah, baru tahu rupanya inilah Coach Yani. Kak Dia kenal suami dia dulu. Duk menyembang dengan suami dia, tak pernah jumpa isteri dia. So dalam bilik tu, wah, kita orang banyak juga sharing. Ada rahsianya. Kat situ kena tunggu. PT Salihuddin pun tak tahu apa rahsia dia yang Coach Yani beritahu Kak Dia. Kami menyembang dalam bilik. Lepas tu menyambung pula bila pergi water rafting masuk. Kakak Hasidah ya yang satu bot dengan Mak Yang. Nampak tu memang terbakar lah sebab kakak tu relax je, flow je, usia dah banyak kan, veteran, boleh naik apa tu, naik bot water rafting dengan Mak Yang. Lepas tu flow pula tu dengan kakak apa yang Sabah tu lupa
yang datang dari Sabah tu. Pun satu bilik dengan dia. Wah, memang best dah masuk. Kak Lin. Memang best sangat-sangat. Semua dah aturkan dalam kemah dengan orang yang hebat-hebat luar biasa yang kita boleh berkongsi, bercerita. Lepas tu main water rafting pun flow je. Memang best dah masuk. Memang best. Thank you. Alhamdulillah. Memang best. Terima kasih semua. Kita semua adalah action team, masuk kata. Masya Allah kan. Kak Diha ni sangat highest energy. Bila saya nampak Kak Diha, saya rasa saya ada dekat dalam diri Kak Diha. Sebab saya ni sebelum ni memang sejenis yang excited. So Kak Diha, apa yang Kak Diha buat sekarang ni dah betul dah. InsyaAllah kita sama-sama nampak. Bakal Presiden. InsyaAllah. Kan? Kak Diha memang sentiasa bersemangat ni macam ni. Ya, masuk. Bila Kak Diha expresskan happiness, sharing Kak Diha tu membuatkan saya teruja. Nak dengar betul-betul. Saya rasa bila customer Kak Diha duduk depan Kak Diha, dia mesti dengar je Kak Diha bagi talking point ke. Masya Allah. Kak Diha memang excited nak berjaya sungguh-sungguh. Sukses selain daripada hidup kat dunia ni, nak jadi presiden tim. Ya Kak Diha? Kak Diha betul-betul excited. Sebab Kak Diha memang dah ada strong why. Kak Diha dah sangat jelas dah apa yang Kak Diha nak. InsyaAllah kan. So macam buat masa sekarang ni Kak Diha dapat customer daripada Facebook ataupun daripada Twitter ataupun daripada Instagram. Kak Diha buat apa saja masuk? Mix. Oh, campur Yeah, so bila Kak Diha dapat daripada Facebook, Kak Diha ajak dia bersembang dekat dalam Messenger ke ataupun dekat WhatsApp? WhatsApp. Kak Diha ajak dia. Ya, Kak Diha suka ajak dia bersembang dengan WhatsApp dan Kak Diha tak suka banyak menulis. Sebab kadang-kadang bila nak bercerita benda penting, nak buat closing benda penting, Kak Diha lebih suka kalau Kak Diha boleh bercakap dengan dia walaupun dengan voice note. Sebab kadang-kadang expression kita tu tak sampai bila kita tulis. Sebab dia akan baca mengikut dia punya feeling masa tu. Jadi kadang-kadang suka buat voice note je. Dan bila Kak Diha bercakap dengan bakal prospek tu, Kak Diha lebih suka bercakap dengan bahasa yang lebih santai dulu. Supaya dia rasa bebas, dia tak rasa terikat. So Kak Diha akan panggil dia kakak ke, macam tu lah, dengan panggilan yang dia rasa selesa. Walaupun Kak Diha tahulah dia tu tua ke muda daripada kita. Macam tu, jaranglah Kak Diha nak guna encik ke, puan ke, tak suka. Sebab Kak Diha rasa benda tu akan buat kita rasa macam terkongkong. Dia ada gap kat situ. So Kak Diha rasa terus je bila bercakap dengan orang je, Kak Diha akan rasa terus dia adalah adik-beradik kita dah. So kita akan bebas bercakap tu, maksudnya bukan bebas cakap apa saja, tapi lenggok bahasa kita tu lagi mudah untuk kita bercakap. Lepas tu Kak Diha masa nak kenalkan diri tu, memang Kak Diha tanya dia lah dia tinggal dekat mana sebab nak kenal pasti sama ada Kak Diha nak berjumpa berdepan dengan dia ataupun secara online je ke ataupun macam mana Kak Diha? Selalunya Kak Diha akan tanyalah, akak duduk kat mana ataupun adik duduk kat mana, macam tu. Kalau dekat boleh je kita jumpa, kita sembang lebih lanjut. Kalau jauh tak apalah, mari kita sembang kat sini je, macam tu. Dan ada kalau tak dapat customer jauh daripada rumah Kak Diha? Ada masuk? Ada. So NC tu dah dapat result ke? Alhamdulillah dapat. Dia tinggal dekat mana tu Kak Diha? Ada yang tinggal di Arau, Perlis. Secara online je. Daripada Perlis ke? Dapat daripada Facebook ke? Ya, daripada Facebook. So macam mana Yalah kita berlakon sikit. Boleh kan? Kita hari ni kita buat kelainan sikit. So katakanlah saya daripada Facebook, saya tak kenal pun Kak Diha, then bila Kak Diha dapat je yang saya kata saya berminat nak join program Kak Diha, dan apa yang Kak Diha balas dekat saya bila Kak Diha nak ajak saya masuk WhatsApp? First bila Kak Diha dah nampak lead tu, dia tanya Kak Diha akan cakap, Masya Allah, bestnya, Alhamdulillah. Terus dah masuk, Kak Diha akan terus tunjuk teruja dulu. Kak cakap, wow, bestnya, Alhamdulillah, tahniah, thank you sangat-sangat. Lepas tu Kak tanya, nama siapa? Macam tu, ni Kak Diha, ataupun Kak Diha cakap lah, ni Kak Diha. Kak Diha terus kenalkan diri Kak Diha, ni Kak Diha ya, Kak Diha cakap dengan dia. Lepas tu, duduk kat mana ni? Macam tu, tulis pun macam tu, duduk kat mana ni? Macam tu, dia tak adalah ayat buku masuk.
Kadang tak suka tulis ayat buku. Kadang-kadang buat ayat-ayat yang kita bercakap hari-hari je. Ni kat mana ni? Tinggal kat mana ni? Dia cakap saya dari apa nama dia? Dekat Arau. Oh ya ke? Ya Allah, dekat je tu. Tak jauh pun macam tu. Sebenarnya jauh. Okay. Dekat je. Kemudian terima kasih tau sebab berminat dengan program saya. Lepas tu Kak Dia tanyalah kenapa nak turun. Macam biasalah akan ikut juga kita punya flow lead tu. Ambil juga follow yang kita belajar dekat IoT tu, walaupun maksud Kak Dia tak adalah selalu sangat ikut IoT punya skrip, tapi poin-poin penting Kak Dia masukkan. Okey, Kak Dia cakap dia terima kasih sebab berminat. Okay, kenapa berminat dengan program ni? Ada masalah, kadang takkan tanya dia ada masalah kesihatan tak? Kadang takkan tanya dia masalah kesihatan. So Kak Dia cakap dengan dia, bestnya Alhamdulillah ya Allah dah pilih awak ni sebenarnya nak jadi orang yang cemerlang, orang yang luar biasa. Kemudian dia cakap lah, lepas tu dia yang sendiri akan beritahu. Sekejap, masa tu dekat dalam messenger, macam mana Kak Diha nak ajak dia masuk dekat dalam WhatsApp? Kan Kak Diha kata kadang ambil nombor phone dia dulu. Ambil nombor phone dia dulu, lepas tu ajak ber-WhatsApp. Kak Dia terus ambil nombor telefon dia dulu, Kak Dia save, lepas tu Kak Dia start berkomunikasi dengan dia dalam WhatsApp. Okey. Sebab dalam messenger tu macam leceh. So Kak Dia bersembang dengan dia, tanya dia kata, kalau dia kata saya dah pernah makan Herbalife dah. Ada yang macam tu masuk. Ada ramai yang macam tu. Kadang cakap dengan dia, lagi best. Kadang cakap dengan dia, sebab saya sebelum tak pernah makan Herbalife. Kalau yang dah pernah makan Herbalife, anda lagi best. Awak lagi best atau kakak lagi best lah. Tengok macam mana, Kak Dia tengok dia lah kalau yang lelaki ke perempuan kan. Lepas tu dulu dapat berapa keputusan macam mana? Kak Dia tanya dia, dan kenapa berhenti daripada Herbalife? Kak Dia tanya dia. So dia akan ceritalah, contohnya dia cerita dia tak ada kewangan. Ada yang cakap dia dah kurus, lepas tu dia berhenti. Ada yang beritahu dia dah lost dengan dia punya sponsor ke, dengan coach dia ke, ataupun dengan upline dia. Jadi kita bagikan dia solution-solution yang sepatutnya. Tapi selalunya bila Kak Dia bercakap dengan dia tu, Kak Dia akan bercerita pasal kebaikan produk kita, tetapi tak tekankan sangat. Macam orang kata, nampakkan yang kita nak menjual tu tak ada masuk. Kak Dia akan ceritakan dia kelebihan, nikmat sihat. Sebab Kak Dia jarang fokus pada kurus. Sebab Kak Dia memang asal usulnya memang mencari sebab untuk sihat, bukan untuk kurus kan. Kadang-kadang orang tak nak kurus pun. Ya betul, dan Kak Dia punya konsep kalau nak cari orang kurus tu macam skop kita tu sikit. So ada orang dia tak kisah pun dia gemuk. Betul. Dia tak kisah pun dia nampak gemuk ke, nampak cabi ke, nampak apa kan. Tapi bila kita kata nak sihat tu ramai. So Kak Dia memang fokus untuk sihat je. Jaranglah Kak Dia buat jom kurus tu tak ada. Sebab kita pun macam rasa peluang untuk orang nak kurus. Kadang orang malu nak mengaku nak kurus. Sebenarnya dia nak kurus. Tapi dia tersirat tu, dia nak dalam nasihat tu dia ada nak kurusnya. So kita kadang sembang je masuk. Banyak bersembang lah. Banyak bersembang. Dan kalau dia tanya harga, barulah Kak Dia cakap dulu. Kak Dia kadang-kadang macam tak ikut sangat flow yang IoT tu masuk. Sebab Kak Dia macam segan sikit nak bagi tahu harga. Kak Dia ada satu perasaan tu macam segan nak beritahu dia orang harga. Budak ni tu yang nak kena ubah lah kan. Cumanya dalam hati tu, dalam niat tu memang insyaAllah dia akan join, dia akan masuk kalau dia percaya yang dia nak sihat masuk. Memang nak letak RM370 tu kadang-kadang macam mampu ke dia. Tapi itulah kita kena buang perasaan tu kan masuk kan. Kita jangan fikir dia mampu atau tak mampu. Sebab bila dia dah mula approach kita tu, maksudnya Allah dah hantar dia dekat kita. Betul. Is how kita nak buat closing tu untuk yakinkan dia je dengan memberi nilai. Sebab produk Herbalife tu sendiri dah mempunyai nilai dan kita yang kena pandai enhancekan lagi, sparkkan lagi, averagekan lagi produk Herbalife tu. Kebaikan produk Herbalife tu melalui pengalaman kita, coach-coach kita punya result. Sebab tu as a coach kita kena banyak testimoni. Dan jangan sekali-kali kita ambil testimoni tim kita je. Sebenarnya kita boleh, contoh dalam hari ini kan, kelas mengaji kita kan, ramai je adik-beradik kelas mengaji kita yang dapat power result macam Abang Am semua kan. Abang Borhan, cikgu buat magic kita kan. Dia sangat excited. Dia punya apa orang kata,
keterhujaan dia untuk berkongsi tu memang nampaklah Abang Bob ni, dia punya jiwa guru dia tu memang sebati. Kita boleh nampak tang mana dia nak selit juga share. So itu dia adalah diri dia. Orang bagi dia share ke tak bagi dia memang share je kan. Abang Bob magic kita. So kat situ Kak Dia nampak lah, kita jangan fikir apa yang orang tu fikir tentang kita dulu. Kita share saja tapi jangan mendesak. Kita bagi dia ruang untuk berfikir sebelum kita bagi dia, sebelum dia buat keputusan. Dan kalau dia reject pun tak apa. Sebab kita dah belajar kan, maksud kita dah pergi banyak event kan. Semua presiden hari ni berapa banyak yang kena reject. Tak ada pun orang yang tak ada kena reject lah. Kalau siapa yang tak pernah kena reject, itulah orang yang takkan boleh berjaya. Sebab bila kita reject, kita belajar. Orang reject kita belajar. So next opportunity kan. No means next opportunity. Jangan kita give up aja. Sebab kita faham matlamat kita tadi, kita nak bantu dia sihat. Mungkin masa ni dia ada kekangan kewangan, atau mungkin masa ni dia belum bersedia, cuma dia nak usah je dulu kan. Dan dia nak perhatikan kita. Sebab tu kita kena sentiasa wujud. Jangan kita kejap timbul, kejap tenggelam, kejap timbul, kejap tenggelam. Diorang akan lost trust dengan kita. Dia ni betul ke buat berlive lagi? Kejap dah jual ni, kejap dah berniaga ni. Macam mana customer tu ataupun prospek yang duk perhatikan kita tu nak percaya dekat kita? Jadi bintang mana pun dia pergi, ceruk mana pun, slate mana pun dia nampak, memang Herbalife. Perempuan ni, coach ni memang genuine Herbalife. Apa-apa pun dia yakin dengan Herbalife dia. So kita kena cakap tu benda yang kita buat. Kalau kita cakap tapi kita tak buat, maksud dia tak ada roh, dia tak ada jiwa, soul dia tak sampai. Cerita dengan orang makan Herbalife tapi malu dengan brand Herbalife. Mana maunya. Tumpang sekali lagi tagline Ustaz Man kan. Mana maunya makan Herbalife menyorok-nyorok masuk. Macam kita ada suami kan, kenapa kita nak malu dengan suami kita? Tak kisahlah apa yang abang bagi dia, hitam ke, contohnya lah Abang Sufi tu kan hitam, tak apa kan. So kita besarkan dia punya kelebihan, bukan kita besarkan kekurangan dia. So macam Kak Diha kan, sama je maksud Abang Upi dengan Pak Usop sama. Mereka bukan jenis yang ambil nota, sorry tak akan punya. Mereka belajar dengan cara yang berbeza. Dulu Kak Diha pernah paksa Abang Upi cara Kak Diha, bawa dia pergi event, dah bayar tiket mahal-mahal, belikan buku nota, belikan pen, suruh duduk kat sebelah. Awak ambil nota. Bila dia tak ambil nota, Kak Diha jeling kat sebelah. Ni orang tua ni tak tulis apa-apa pun. Pernah aku bagi dia buku, pernah aku belikan dia pen. Rupanya kita tak boleh buat dia macam tu, sebab itu bukan diri dia. Sebab tu bila dia jumpa Pak Usop, dia suka, dia ada geng dia melepak, tapi dalam dia melepak tu sebenarnya maksud mereka berkongsi. Kalau tengok yang nak ketawa tu, bila Abang Upi dia dapat buku yang Maksud bagi tu, orang pertama yang dia suruh sign Pak Usop je. Masya Allah. Iza bagi buku tu. Dia pergi jumpa Pak Usop, lepas tu Pak Usop seorang je yang sign dekat buku dia. Jangan putus asa, sampel je ayat Pak Usop. Dia cakap dengan Kak Diha, jangan bagi orang lain tulis apa-apa buku ni, saya nak simpan buku ni, nanti bila saya jadi president team, saya nak tunjuk Pak Usop. Ini yang ayat Pak Usop cakap dengan saya. So, dia jangan putus asa. Jangan putus asa, dia kata. Dia tahu tak, masa start daripada get team ke atas, Pak Usop memang dia kadang-kadang je dia ikut training kan. Selalunya saya seorang lah. Tapi memang kalau kami ada masterclass ataupun focus group, bila bagi dia bercakap, gaya dia cakap tu macam dia yang selalu pergi event Herbalife. Dan diorang absorb maksud, diorang memerhati dan diorang absorb dalam senyap. Diorang memerhati. Kita bercakap tapi mereka memerhati dengan mata, hati dan akal. Sebab kadang-kadang kita perempuan kan banyak emosi. Betul. So kita belajar pun kadang-kadang emosi. Kita menerima perkara yang kita terima pun dengan cara beremosi. Tapi kalau lelaki ni jaranglah beremosi. Diorang menerima dengan akal, diorang lebih rasional, diorang nampak apa yang kita tak nampak. Betul. Sebab tu kadang-kadang kita ni yang prejudge. Diorang boleh komen dulu. Kadang-kadang macam saya nak buat apa-apa kan, saya akan bincang dengan dia akan cakap macam ni. Dan sesiapa je yang macam baru-baru ni pun ada je, kami ada focus group dekat rumah. Dia cakap apa? Memang saya punya team dan ada beberapa love line lagi kan. Dia
mesti akan terdengar. Suami saya cakap, Pak Ustaz cakap, dia bagi 3 hari je. Balik pada training ke, balik pada belajar ke, STS ke, HOM ke, extravaganza ke, spectacular ke. Dia tengok 3 hari tak action, dia kata, dia kata, macam mana? Dia kata, daripada dalam masa tempoh 3 hari tu kena action je. Dia kata, pergi belajar tak action, tak ada result. Lepas tu, ikut emosi dah give up. Jangan give up. Itu yang selalu dia cakap lah bila focus group kan. InsyaAllah. Betul Kak Diha. So kita bersyukur suami kita tak boleh nak paksa untuk sama-sama buat bisnes belah ni. Tak perlu. Sama juga yang lelaki. Jangan paksa isteri kalau isteri tak nak buat bisnes belah. Yang paksa. Ajak je dia pergi vacation. Ajak je pergi team building. Ajak je teman. Kalau dia tak masuk kelas, walaupun kalau dia masuk extravaganza pun, dia tidur pun tak ada masalah. Tanyalah Coach Khalid. Ada je presiden tim. Saya selalu je dengan Coach Khalid kan. Kami dalam kelas, ramai je kami tengok yang ada yang tidur lah apa. Tapi sekarang ni dia get team. Dia millionaire team. Dia presiden team. So, kita buat bisnes ni, kita sukses ni, we do in certain way. So Kak Diha punya cara, kejayaan Kak Diha berjaya dunia akhirat dan berjaya sampai jadi presiden tim, Kak Diha punya style. Saya punya style macam ni. PT Salahuddin punya style macam ni. Dan kita punya pembawaan kita bersama dengan tim kita pun juga, dengan cara kita sendiri. Macam Kak Diha kan, bayangkan sekarang ni Kak Diha dah level apa dah sekarang ni? Kak Diha world team masuk? World team member. Ingat senang ke nak jadi world team? Nak jadi supervisor pun macam kan boleh ke? Kan gitu. Tapi sekarang ni Kak Diha udah world team member. Lagi sikit nak jadi get team. And so kita kena jadi diri kita. Bila kita menjawab list tu macam Kak Diha share tadi tu, kita rasa sungguh-sungguh sampailah Kak Diha boleh closing dia untuk dia back in duit 370. Betul Kak Diha? Ya, kalau mereka tak mampu masuk, kita bagi dia pilihan. Kak Diha jangan paksa juga. Jangan paksa dia beli 370 kalau dia tak mampu. Sebab bila kita punya niat tadi nak bantu dia jadi sihat, kalau dia nak mulakan dengan 1 balang pun tak apa masuk. Right, very good. Janji kita bagi dia dulu masuk nutrisi tu dalam badan dia dulu. Sebab bila dia dah rasa nikmat, sel dia dah baru, sel dia dah cantik, dia dah absorb benda yang baik, insya-Allah nanti dia akan tambah dan tambah dan tambah masuk. Kita jangan tamak untuk rebut 370 at first time. Sebab Allah bagi kita sikit, ambil je lah dulu sikit, jangan lepaskan. Nanti bila kita bagi result dia berjaya. Bila Kak Diha dah masukkan dia dekat dalam group coaching kan, bagaimana Kak Diha upgrade dia? Kak Diha macam mana Kak Diha cakap dengan dia create account tu? Kak Diha cakap voice note juga ke ataupun Kak Diha? Kak Diha buat 2 cara masuk. Dua cara. Tengok pada dia punya background. Kak Diha suka tengok background coaching Kak Diha. Sebab dulu Kak Diha banyak buat macam bila kita macam Kak Diha suka detail, benda yang detail dan perfect. So kita salah approach orang. Kita buat cara kita, susah orang tak faham. Sebab bila kita approach orang tu, kita kena tahu customer kita ataupun prospek kita tu, coaching kita tu background dia apa. Kalau dia suri rumah tangga, kita kena tunjukkan dia cara macam mana dia berfikir. Macam mana dia boleh jimat, dia beli sayur, dia jimat RM1, dia kumpul masuk bawah meja, selit dekat kain alas meja. Kita kena cerita macam tu. Dulu Kak Diha macam Kak Diha ni, saya rasa macam Kak Diha ni dah masuk master class dah ni. Masya Allah kan, luar biasa ni. Jangan kita tunjuk dia sangat calculation, buat Excel, jimat ni berapa persen, dia blur masa dia tak nampak. Cakapkan dia, akak beli minyak kan, ada balance ni, akak selit sikit masuk tabung sini. Masuk tabung ni macam tu. Jadi dia akan dapat menjiwai apa yang kita rasa. Kita kena jadi diri dia masuk. Macam tu. Kalau kita tunjuk dia teknikal sangat, dia blur. Tapi kalau kita dapat approach orang, macam contohlah Kak Diha ada pensyarah. Kalau yang pensyarah tu, janganlah cerita dengan macam makcik-makcik. Kena ikut level dia. That's why kita boleh jadi coach ni, kita kena versatile. So macam mana kita nak jadi coach yang versatile, kita punya relationship dengan coach dalam belas ni yang kena luas. Sebab tu pentingnya kita masuk event. Pentingnya kita ada silaturahim yang
kuat dengan semua orang yang dah jadi coach-coach yang berjaya dalam Herbalife ni. So kita boleh adapt dia punya cara. Kita boleh ikut style ni macam ni, style macam ni. Macam contoh, bila masuk Kak Diha belajar juga dengan Ustaz Fuad kan. Ustaz Fuad kata Kak Dia dengar dekat Darul Widat. Ustaz Fuad bila ada makcik masa banjir tu, kes banjir tu kan, makcik tu mengadu dengan Ustaz. Makcik kata, alah Ustaz, hujan lagi lah Ustaz. Habislah barang kita, banjir apa benda. Lepas tu Ustaz cakap, Acik tulis lah komplain tu dekat rumah. Nah, komplain kat saya. Macam gitu. So, cara Ustaz cakap tu kan, dia deep, dia masuk. Dalam nada bergurau, Ustaz senyum. Sebab kita banyak komplain kan. Ustaz kata, tak apalah Cik, kalau Cik nak komplain, Cik tulislah surat kat rumah. Macam gitu Ustaz tulis. So, you all yang dengar sekarang ni excited tak? You all tak sabar tak nak masterclass offline? Sesi Ramadan. Masya Allah, best tu Kita akan bersama-sama dengan Aina, Coach Aina. Kita akan bersama-sama dengan PT Salahuddin. Nak tak? Dan bersama dengan Coach Diha. Excited tak? So, you nampak tak betapa semangatnya Kak Diha share dengan kita bagaimana dia dapatkan customer. Sebab sekiranya kita tak ada customer, bagaimana kita nak start bina pendapatan dalam bisnes herbal and nutrition ni? Dia kena ada customer. Baru boleh kita start grow dia as a leader. Dan kita nak visualize dia untuk doakan dia jadi leader yang hebat dekat dalam tim kita. Dan betul masuk. Kadang-kadang bila kita buat closing tu, ada beberapa cara, betul ya Kak Diha kan? Kita buat closing tu masuk bukan sebab kita nak dapat coach tu masuk. Bukan nak dapat coaching. Tapi bila kita ada coaching, kita akan belajar. Kalau kita tak ada coaching, kita tak boleh nak tunjuk skill kita. Kita tak boleh nak enhance skill kita sebab kita nak cakap dengan siapa ni? Nak tunjuk dengan siapa? Lama-lama kita tepu. So kalau kita tak ada coaching, kita kena juga join group lain. Jangan malu tak masuk. Jangan malu. Dalam Herbalife ni kalau malu, kalau duduk dekat group kita je, memang kita akan tak berkembang. So kita kena ada satu attitude, kita kena pergi mendapatkan. Sebab ilmu yang dapat dengan ilmu yang mendatang is two different thing. Yang kita mencari ni lagi power masuk. Sebab tu kita punya testimoni tu yang lebih benar, lebih jujur bila kita bercerita dengan orang. Jadi kita kena cari walaupun satu pun jadilah masuk. Sebab satu tu nanti kita akan asah skill kita nak bercakap. Ada orang dia takut nak bercakap, tak tahu macam nak closing kan. Dia nak cakap dengan siapa kalau dia tak ada coaching? Kalau dia tulis je dekat whiteboard, benda tu tak hidup, tak real. Dan dia tak dapat rejection immediately. Macam mana kita nak overcome balik rejection tu kalau kita tak dapat objection? Kita perlu dapat objection. Bila orang object kita, orang tak setuju dengan kita, kita kena fikir. Macam mana kita nak counter back, macam mana kita nak cakap balik dengan dia supaya dia boleh terima idea kita. Tapi bukan paksa. Kita bagi dia solution je masuk. Decision, biar dia buat. Kita provide solution, decision Allah tentukan. Macam tu masuk. Luar biasa. That's why lah sejak kebelakangan ni saya jadi speaker je Kak Diha ni. Wah, luar biasa. Dan saya difahamkan ramai yang tak sabar lagi nak jumpa Kak Diha dalam version Ramadan ni. Kan? Masya-Allah. Are you excited Kak Diha untuk bermusafir sekali lagi? InsyaAllah masuk. Kena pujuk Abang Upi. Kali ni kena minta izin dengan Abang Upi. Kena praktis apa yang Ustaz Fuad cakap. Bukan maklum ya Kak Diha. Bukan maklum. Tapi izin. Sebab semalam dah bagi hint-hint dekat dia. Masya nak bermusafir ni bang. Bulan puasa. Dia kata masjid surau pun dekat saya. Tapi kali ni kalau nak pergi balik hari pun boleh. Sebab saya akan buat mungkin kemungkinan besar pada hari Isnin. Kan macam itulah, sama ada hari Ahad check out hari Isnin ataupun boleh balik hari Ahad tu. Macam itulah kan. So itu pilihan. Kalau rasa nak balik awal pun boleh, selepas tarawih tu baliklah. Kalau tak nak bermalam boleh je, tak ada masalah kan. So ini sangat eksklusif. Saya pernah share lah dengan dengan Mak Yang benda ni, dan saya akan bagi tahu dekat beberapa speaker yang akan share dekat dalam masterclass kita nanti, sesi Ramadan nanti, right? Dia sangat limit. Tempat tu memang sangat eksklusif dan tak boleh ramai. Memang sangat limit. Saya rasa tak boleh lebih pada 30 orang saya rasa.
Kalau tak silap saya tak lebih daripada 30 orang. So tak ada sesi Zoom. Dia sangat eksklusif. Memang saya buat offline yang eksklusif, insyaAllah. So kalau saya nampak dekat sini dalam 130 orang dekat sini kan, you all dengar excitednya Kak Diha bagaimana dia dapatkan customer. So sekarang ni customer Kak Diha tu dah level apa dah? Dia dah beli 500 VP ke ataupun dia senior consultant Dia senior consultant, Masya Allah. Macam mana Kak Diha promote dia boleh sampai dia, yelah bayangkan dia daripada Facebook, duk sembang dekat Messenger, Kak Diha ajak dia masuk dekat dalam WhatsApp dan sembang-sembang dalam WhatsApp sampaikan dia ikut program, buat pilihan sendiri, masuk grup coaching. Betul? Masuk grup coaching Kak Diha? Ada yang masuk grup coaching, ada yang personal masuk sebab ada jenis yang diorang tak confident, diorang takut nak bersama dengan grup. So kita kena entertain dia buat one to one. Alright, so dalam masa yang sama kita kena dedahkan dia juga tentang kita ada beberapa grup dan kita ada sesi Zoom dan kita ada belajar offline dan kita ada training MBW spectacular semua tu kan, extravaganza semua tu. Kak Diha cakap tak dengan dia yang kita ada HOM? Ada tak share dengan dia? Ada masuk. Dulu Mak Kak Diha tak berapa fokus sangat untuk masukkan tim Kak Diha dalam sistem. Okay. Sebab bila Kak Diha kena, orang kata bila mentor Kak Diha Kak Siti, Cikgu Siti kan, kita tahu kita selalu pergi, kita selalu masuk event, tapi kadang-kadang kita selalu tak nak bawa orang kita masuk event. So bila kita tak nak letak dia dalam sistem, so dia akan berlaku kebocoran kat situ. Sebab apa yang kita belajar, apa yang kita dapat dan kita sampaikan tak sama dengan bila mereka dengar sendiri. Jadi kita mesti juga pujuk mereka, tunjukkan kebaikan, kena masuk HOM dulu. Slow-slow lah masuk. Kak Diha pun tengah asah balik diri macam mana nak ada keyakinan untuk bawa semua orang masuk HOM. Sebab kesilapan yang Kak Diha buat dulu tu, Kak Diha macam tak apalah, mereka tak nak pergi, tak apa, Kak Diha yang belajar, lepas tu nanti Kak Diha terangkan kat dia orang, which is cara tu tak betul sebenarnya masuk. Feeling dia tak sama. So bila Kak Diha macam mana Kak Diha closingkan dia sampai dia naik kepada senior consultant, Kak Diha tunjukkan dia benefit masuk. Kita kena sentiasa listkan benefit kenapa dia kena jadi senior consultant. Sebab dia dah ada result, dia dah dapat makan dengan harga 25%, kita ada peluang lagi untuk dapat lebih murah. Bila dapat lebih murah, kita boleh makan lebih banyak produk dan kita boleh bagi anak kita, suami kita, keluarga kita tanpa berkira-kira. Dan Kak Diha selalunya tunjukkan perbezaan lah. Kalau dia beli dalam setahun, harga 25%, dia spend banyak mana. Kalau dia beli dalam 35%, berapa banyak dia boleh spend, berapa banyak dia boleh save kat situ. Dan different tu sebenarnya dia boleh buat benda lain. Dan selalunya Kak Diha tak tunjukkan sangat beli produk. Dia boleh buat sedekah ke, dia boleh bagi mak dia ke. So kita kena add on value yang kita, sebab tu Kak Diha cakap, kena tengok kita punya coaching kita orang yang macam mana. Kalau dia suka pergi holiday, kau dapat duit ni kan, ada save sikit, kau pergilah holiday. Badan kau pun dah sihat. Kalau dia sendiri juga suka shopping masuk kan, kau dah beli murah kan, kau pergilah shopping duit tu. Jalan pun dah laju kan, sebanyak lagi kau shopping. So kita kena bagi dia terpuja masuk dengan saving yang dia dapat tu. Janganlah setiap kali bila dapat saving, kau top up lagi produk, kau top up lagi produk. Payah masuk dia remeh nanti. Kau ni mesti nak niaga je suruh top up produk kan. Kita suruh dia dapat saving tu buat apa yang dia suka pula masuk. Mesti dia akan suka punya. Macam tu lah masuk lebih kurang. InsyaAllah. Kan? Panas saya dekat sini. Walaupun dekat dengan saya ni ada kipas kan. So untuk pengetahuan you all, saya takut terlupa kalau you all nak jadi start belajar, nak jadi leader kan, macam Kak Diha ni dia dah start jadi speaker sana sini, excitement dia. So kalau you all dekat sini kan, saya nak tengok you all, boleh tak you all buat tangan macam ni? Sebab you all belajar, nanti you all public speaking, nanti saya nak tengok, boleh tak? Macam Kak Diha cakap tadi, boleh tak? Gaya Kak Diha tu, boleh tak? Kan? Lepas tu Kak Diha pun senyum. Kak Diha buat macam ni. Boleh tunjuk sikit muka. Mia tu buat cepat, jangan tutup mulut je. Buat gaya tu. Kan? Senyum. Tengok Kak Diha senyum. You all semua kena get ready. Tahniah diucapkan pada Mia tadi. Dah start dah belajar jadi jadi host. Nanti memang kena belajar. Presiden tim dah masuk. Presiden tim dah tu. Mia pagi tadi.
Presiden dah tu kan. Masuk nak pilih tak siapa-siapa buat praktikal Masuk? Kena masuk, kena buat ni. Semua kena buat. Okey, semua senyum. Tengok Kak Diha ni semua senyum, dah excited. Dia ke depan, ke belakang. Yuk cuba buat. Okey, senyum, depan, ke belakang. Lepas tu tangan dia macam ni. Kan? Lepas tu macam ni. Dengan muka, memek mukanya. Kan? Yuk kena belajar dah. Kak Sally. Kan? Yuk kena belajar dah. Bayangkanlah. Kan? Kak Diha macam mana? Kita tengok. Bila Kak Diha tu cerita, barulah orang nak join program dengan dia. Ni kalau kita cakap kita ada program turun berat badan, kalau nak join boleh je, awak kerja kat mana, salam perkenalan, saya coach Diha. Mesti orang tak minat punya. Tapi kan Kak Diha, alhamdulillah, Masya Allah, tahniah, rezeki, salam kenal, Allah izinkan kita berkenalan. Ya Allah, kadang-kadang kan kita duk terfikir, kita duk solat 5 waktu, kita duk minta dengan Allah Ta'ala kan, ya Allah ya Tuhanku, datangkanlah kita sahabat baru apa semua kan. So ini Allah izinkan, salam kenal, saya coach Diha gini, sambil Kak Diha duk buat voice note ke, sambil senyum. Okay, sekali lagi senyum ke depan, ke belakang kan. So kita excited bila kita tengok dekat dalam Zoom, orang nampak muka kita, orang dapat rasa. Masya Allah. Tengok kadang-kadang Coach Aina pun hari tu kan, bila dia share itu dengan penuh perasaan dia share kan. So siapa yang sangat excited nanti akan berjumpa live dengan PT Salahuddin, dengan Coach Aina. Diorang akan share modul 1, modul 2. Kak Diha, kita akan belajar Master of Closing. So siapa excited nak join masterclass sesi Ramadan? Saya. Kan? InsyaAllah. Saya. Ini tiada paksaan untuk stay dekat sini. Kalau you all luar biasa, you all boleh je rasa macam alah dekat je daripada contoh orang Perlis kan. Padahal jauh juga kalau nak sampai ke Johor. Dari Perlis nanti nak balik Johor malam tu juga. Memang luar biasa. Tapi kalau rasa-rasa boleh stay, you all nak check in satu hari, you all boleh check in. Mungkin tempat tu buat dekat Johor lah, tapi saya tak janji buat dekat Johor ke apa, kan. Mungkin buat dekat Sabah, kan. Maksud kata okay, kita akan buat masterclass kita boleh dekat Sabah. Kan, kalau you all rasa macam malam tu juga you all nak balik selepas solat tarawih, pukul 11 malam ke daripada Sabah nak balik KL ke apa, boleh je, it's up to you. Kalau you all rasa macam nak check in dekat hotel dekat ini, mungkin balik hari Isninnya. Tengok macam tu ya. So, hari tu maksud bukan itu meeting kata kat Penang ke? Senang siapa yang naik flight turun kat Bayan lepas. Gitu kan. Mungkin daripada siapa yang tinggal dekat Johor, kemungkinan besar maksud akan buat dekat Penang. Dekat hotel Penang tu kan. Jadi kita akan bermusafir dekat Penang. Kita tengok nanti negeri mana yang akan jadi nanti. Masya Allah kan. Allahu Akbar. Siapa rasa best sharing Kak Diha bila dia menceritakan dia dapat customer? Siapa rasa best? Saya. Seronoknya, tak sabar nak jumpa secara live nanti. Kan nanti kita akan satu kelas dengan Kak Diha. Kita akan dengar sharing daripada Coach Aina. Kan? Coach Aina, PT Salahuddin nanti kan, insyaAllah. Dan ada beberapa leader lagi akan bersama-sama dengan kita kan. Satu lagi, you all perasan tak ada seorang masa dekat team building ni, saya sebenarnya tak boleh move on lagi. Siapa yang tak boleh move on lagi daripada team building? Sampaikan saya punya background Zoom ni, saya pun kalau you all perasan, saya rindu nak kemah ni lagi kan. Saya ada seorang tu, sampai sekarang ni saya teringat-ingat dia, Ain Greek. Kenal tak siapa sebenarnya Ain Greek tu? Dahsyat Kak. Dia sangat dahsyat. Dia baru je keluar daripada Kelantan Haji. Dia baru left ni. Oh ya. Saya ingat takbir dia lah. Takbir dia meremang belum. Dia tu under team coach siapa Under Khalid. Saya maksud Khalid Muti. Khalid. Aduh. Dia sejenis macam Kak Diha juga. Saya pernah jumpa Khalid ni masuk.
Okey, apa cerita Khalid? Masa dalam kelas Nick, Presiden Nick, IoT, masa kita buat modul by modul dekat Jalan Kuching. Hotel apa yang Khalid? Lupa Kak Diha. IKP? Cape Hotel. KIP Hotel. Ya. Dia orang buat macam satu masa tu Coach Yati Nazli pun ada. Dia ikut modul by modul Cape Hotel, betul? Kita jumpa. Lepas tu masa IoT beberapa kali memanglah nampak sempoi je orang dia. Tak banyak cakap pun. Masya Allah. So Kak Diha menyaksikan kan Ingrid tu dia peluk saya, dia nangis saya tanya dia apa yang ni, tapi sampai dia tak boleh nak express apa yang ni, tapi saya nampak lah dia nak berjaya di dunia akhirat. Saya dapat rasa benda tu, dia sangat teruja. Dia tak ada kawan maksud. Kawan dia semua budak-budak kelas ngaji dia kata. Dia orang Indonesia. Dia datang sini, dia dijodohkan dengan orang sini. Dan suami dia adalah orang tabligh. I see. Dia ada masalah untuk bersosial lah. Tapi Kak Bat tahu. Kak Bat banyak menceritakan bersharing dengan dia. Okay. Tapi kita doakan bersama boleh berjaya dunia akhirat. So menjadi leader untuk tim Coach Khalid kan. Khalid macam mana boleh kenal dengan Kak Ingrid tu Khalid? Saya pun tak tahu sebenarnya. Saya dulu posting kat FB. Tiba-tiba dia cakap, dia mesej dengan saya kenal Coach kat FB. Saya pun kata, aku dah lama tak posting kat FB ni kan. Lepas tu saya pun kata saya banyak posting kat IG, tapi saya baca tulisan Coach ni dekat 3 tahun. Macam tapi saya rasa mungkin berkat konsistensi kot waktu posting di FB. Saya rasa lah. Lepas tu kan Coach Nick dah ajar kita pergi dekat IG kan. Saya pun dah tak fokus dekat FB. Tiba-tiba dia kata dia kenal saya kat FB. Saya pun macam okey kot. Yelah kot. Dia kata saya terinspirasi lah tulisan Coach kat FB. Saya macam ya ke? Saya pun yelah. Kita yelah aja kan. Rezeki daripada Allah. Ya betul. Dia dah sign up member? Ada. Dia supervisor. Dia supervisor, macam mana Khalid boleh bantu dia jadi sampai tahap supervisor Khalid? Sebab ramai je dekat dalam ni belum lagi supervisor Khalid. Mana supervisor? Saya rasa satu dia mula-mula masuk tu 25%. Lepas tu dia macam dia very struggle lah. Tapi dia satu sebab saya rasa sebab attach dengan event. Saya buat DG waktu tu online semua kan. Saya pun tak pernah jumpa dengan dia. Lepas PKP ni lah baru jumpa dengan dia. Memang tak pernah jumpa. Semua by call kan. Lepas tu letak di event tu. Saya rasa event tu grow lah. Maksudnya SRD dia start nampak. Saya tak hebat pun event tu kan. Lepas tu bawa ke IoT. Lepas tu dia pergi kelas ngaji terus lah amplak. Semualah Mak Su lah. Tak habis-habis dia memuji lah Mak Su lah kat sini lah. Ustaz Man lah apa semua lah kan. Saya macam okey lah. Saya support lah di event. So event tu menyebabkan dia terjadi supervisor tapi dia sedar lah. Saya rasa macam tu lah. Dia menjemput orang tapi dia sedar. Event lah kita support je. Bagi dia semangat lah. So dia buat offline ke? Dia buat kelab rumah ke? Ataupun dia buat kelab rumah? Kelab rumah very simple. So volume point dia cepat untuk jadi supervisor. Macam tu ya Khalid? Ke macam mana? Dia waktu tu dia macam saya jenis kalau dia nak buat apa saya support je kan sebab saya pernah belajar buka kelab. Lepas tu waktu tu saya hanya guide dia di telefon saja sebab tak boleh kan PKP kan cross border. Terus dia kata dia sebab dulu dia pernah tengok orang Hampelan buat kelab. So dia kata dia teringin nak buat kelab balik kan. Nak buat kelab. Saya pun ajarlah dia kat phone. Lepas tu saya pun bagilah training yang boleh lah. Belajar dalam phone, okey. Saya bagilah guideline apa kan. Betul kan ada anti-USD dengan macam Kak Diha apa nama dia? Apa nama event? MAP kan? MAP, ya. MAP. Saya attach dia dekat MAP kan. Tapi lepas tu dia pun buka. Dengan join kelas ngaji tu, bila orang tu dia dapat energi, bila pergi event, macam kita lah. Kita akan jadi semangat tak berhenti sebab upline kita ialah kan, tapi event tu energy of the event. So dia menjemput cukup 90 hari dia dapatlah orang di club dia. Macam tu lah. Dia dapat COI di situlah dia. So dia buat club 1, 2, 3 ke dia buat cafe? Club rumah.
pada masa sama dia waktu tu dia buat Zumba dekat situ. Dia buat Zumba. Orang habis Zumba dia orang minum macam tu. Habis Zumba dia orang minum dan dia buat kelas harian lah, tapi kelas dia kejap ditutup, lepas tu sebab PKP kan, lepas tu dia buka balik macam tu lah. So nanti kita akan belajar dengan Coach Khalid jugalah nanti. Kan? Bulan Ramadan bersama dengan Coach Khalid nanti. Siapa nak? Masterclass. Ya betul. Dia orang Indonesia. Okay. Dia orang Indonesia. Betul. Tapi Kan dia Indonesia. Saya rasa betul point Kak Diha, macam kita harus mingle sebab bila kan dulu kan kita IoT banyak sangat bergaul dengan orang Indonesia. Jadi bila saya dah dapat tour macam dengan Prila, dengan Tika Suganda, dengan semua orang Indonesia. Jadi bila cakap dengan dia tu saya faham dia punya language. Kadang-kadang tu so jadi memang betul lah kita mingle tu kita dapat subconscious side line kita tu yang lebih kurang kan, kita boleh relate lah macam tu lah. Assalamualaikum Mak Su. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Kaedah share sikit pasal Ain. Boleh. Rupanya menyambung dengan Khalid, patutlah duk sebut dengan Khalid. Rupanya coach dia Coach Khalid. AI. Baru hari ni Kak Ida tahu. Sebab Coach Ain ni hebat. Betul, tapi dia ada satu, dia dah keluar kan. Masa dia jumpa dengan Kak Ida, memang dia betul. Dia memang dia nak dia nak upgrade lagi tentang nutrition club dia kan. And then dia selalu letak diri dia kata, Kak Ida, bantu saya tahu sebab saya Indonesia. Tapi Kak Ida kata, jangan ingat kita ni Indonesia. Kalau lagi sekali Kak Ida dengar Ain cakap Ain adalah orang Indonesia yang kita tak perlu bantu dekat sini, jangan sembang dengan Kak Ida. Okey. Kak Ida, okey, Ain janji. Ain akan letakkan diri Ain sama level sama dengan kita semua. So memang Khalid ada satu diamond yang sedang highest energy sekarang. Kan? Bagi Kak Ida sekarang ni, make sure bantu bimbing Ain sebab dia sedang mencari. Okay? InsyaAllah. Sebab dia memang dia masa dia rasa dia macam tersisih dalam kita punya program, tapi dia pandai, dia proaktif, dia mencari, dan dia memang dalam kelas ngaji kita tu tunggu dengan siapa dia nak jumpa. Tu salah seorang lah, bila dia jumpa dia sembang tu, so dia dapat benda apa yang dia nak cari tu. Tapi Khalid kena ada di belakang dia untuk sebagai seorang leader. So hari ni Kak Ida jumpa jawapan, rupanya Khalid adalah patutlah duk kacau Khalid. Rupanya Allah nak hantar seseorang tu untuk nak bersembang dengan Khalid. Masya Allah, kan luar biasa kan. Tanya Khalid. Suaminya tahu tak dia pergi team building tu Khalid? Tahu. Saya satu lagi, saya sangat suka culture Herbalife ni sebab saya ni kan lelaki, jadi saya bila join Zoom event ni, orang-orang wanita Herbalife ni saya salute lah, sangat respect suami. So saya akan kata apa-apa pun saya tengok orang berjaya dalam Herbalife ni, kalau isteri mesti suami tu nombor satu. Dia macam nak buat keputusan tu kan, dia kata beritahu suami. Saya kata nak berjaya tengok Mak Su, tengok semua, suami nombor satu. Saya walaupun saya dibujang, itulah memang macam tu. InsyaAllah kan, Alhamdulillah. Khalid tak ada siapa dia nak bagi kebenaran, kesian dia. Khalid dah isi borang belum? Isi borang Google form. Khalid nak cari seseorang untuk diberi kebenaran. Okay. Faham. Nanti ada yang dapat kebenaran daripada saya. Okay. Tunggu. InsyaAllah. Dia tahu-tahu pergi kat jemputan dia. Ibu Ain tu suami dia hantar masuk. Oh ya ke? Ya. Serius Ustaz? Ya. Jadi suami dia hantar masa pergi. Dia ada request untuk penginapan. Untuk suami dia. Saya pun sebenarnya dah reserve, dah standby. Tapi akhir saya dia beritahu suami dia hantar je, lepas tu suami dia balik. Dan balik suami dia datang jemput ni Ustaz. Dia balik ke Jepin. Betul, suami balik ni tak pasti suami dia jemput. Dia balik, Kak Ida ada offer balik dengan Kak Ida. Lepas tu dia bagi tahu, dia kata suami dia datang jemput. Masya-Allah, kata luar biasa. Sebab dia kata dia balik ke Gerik kan, ikut testing kan. Kata oh yelah, tapi kalau ikut Kak Ida dah nak sama je, maksudnya suami nak kena jemput juga. So mereka ambil teruslah kata kan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Itulah dianya. Yang this is Herbalife.
Okay, macam-macam ada kan. So kita akan kita nampak nanti Kak Diha jadi presiden tim dengan cara Kak Diha. We do the success kan, jenis sukses kita ni kita do in certain way. Kak Tini pun jadi presiden tim dengan cara Kak Tini. Ya, Khalid pun sama. Dia akan kejadian Coach Khalid jadi presiden tim dengan style Khalid. Sama juga dengan Kak Aida. So yang penting kan kita jaga ikut etika Herbalife ni, kita ikut rules and regulation dalam company Herbalife Nutrition ni, betul-betul menyelami kan marketing plan, produk dia kita makan dengan betul-betul kan. Yang the best part, betul macam Khalid kata tadi, kita mingle antara satu sama lain ni, kita saling mendoakan antara satu sama lain. Kita tak ada pun beza. Ini Coach Khalid, tak payahlah nak sembang dengan tim Coach Khalid ke, tak ada. Kita semua pun satu family kan, macam tu. Kita saling bagi sokongan lagi dekat dia. Tak kira lelaki ataupun perempuan kan. Masya Allah, luar biasa. Right, insyaAllah nanti kita akan sambung pada hari Jumaat. Nanti saya akan tetapkan tarikh. Dalam masa terdekat ni, semua pun kena get ready. Dalam masa terdekat ni, kita akan bersama-sama, kita akan belajar masterclass dan sesi berbuka puasa bersama-sama dengan geng kelas ngaji ni, insyaAllah. Right, so PT Salahuddin pun nanti akan outstation. Nanti akan outstation nanti. So PT Salahuddin nanti saya tengok master of closing ke, master module tu ke, nanti saya tengok macam mana nanti insyaAllah. Alright, so siapa nak bersama-sama ni ikut masterclass ni? Sangat eksklusif, dia tak ada Zoom kan? InsyaAllah. Dua tangan dah. Dua tangan Right, insyaAllah nanti kita pun sebenarnya excited ni nak sambut Ramadan kan. Alright, kita jumpa pada hari Jumaat nanti, dan sebelum tu kita tutup majlis ilmu kita dengan bacaan doa daripada PT Salahuddin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Kita bawa selawat tafrijiyah boleh? Boleh. Saya suka. Sama-sama boleh buka dekat Google, cari selawat tafrijiyah, so kita boleh baca sama-sama. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Lama-lama boleh lah hentak lagu tu. Itu daripada Ustaz Zaki. Ustaz Zaki sedap dia punya bacaan dia. Jadi dia punya tanwin dia tu, dia punya tajwid dia tu betul. Jadi taklah lari sangat dia punya bacaan tu. Jadi sebab tu saya suka ambil yang bacaan Ustaz Zaki ni. Bacaan Ustaz boleh tulis dekat ruang chat. Bacaan selawat tafrijiyah Ustaz Zaki. Nanti saya cari video dia balik. Ustaz Zaki Baik, okay, insyaAllah kita tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi samii'al-'aliim minasyaitonir-rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عيبا إلا سترته ولا مسكينا أو فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين رب يسر ولا تعسر وتمم الخير وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih banyak-banyak P.T. Salahuddin. Semoga dia sentiasa diluaskan rezeki. So happy EOM untuk semua. So all the best insyaAllah. Ada masa lagi kita boleh upgrade diorang kan, share dengan diorang. Okay, bye-bye semua, jumpa pada hari Jumaat nanti insyaAllah. Saya punya background Zoom masih lagi dekat Glamping Park dekat Gopeng. Punya nak excited kan, saya duduk kan, saya buka dekat TV, saya buka dekat Telegram kan, gambar-gambar, dan saya tengok satu-satu insyaAllah. Best. Okay, jumpa lagi pada hari Jumaat nanti. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Mak Su. Terima kasih Ustazah. Love you Mak Su. Love you semua. Terima kasih Assalamualaikum. Terima kasih semua. InsyaAllah Jumaat jumpa. Terima kasih semua. Thank you semua. Thank you Mak Su. Thank you semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Apa?